Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rashidy Gamila 27592 akan membincangkan tentang memahami konsep kecekapan sidang budaya. Ia merupakan rundingan yang berkesan dalam persekitaran antarabangsa melampaui kebolehan profesional dalam bahasa sahaja. Keupayaan individu terlibat dengan individu daripada latar belakang budaya yang berbagai. Ia memerlukan berkelakuan dengan cara yang selaras dengan efektif dan jangkaan serta dengan individu itu sendiri. Berlaku apabila individu daripada pelbagai budaya terlibat dalam proses perundingan di mana latar belakang budaya mereka yang berbeza yang menghasilkan perspektif, emosi dan tingkah laku yang berbeza. Seterusnya adalah memahami latar belakang budaya pihak lain. Tanggapan subjektif seseorang terhadap dunia luar menentukan pemahaman mereka tentang realiti budaya. Tanggapan subjektif ini kemudian disusun ke dalam rangkaian nilai, sikap dan kepercayaan budaya. Dalam konteks seperti rundingan, perdagangan antarabangsa dan lain-lain yang memerlukan kesedaran yang mendalam tentang aspek budaya dimulakan rangka kerja teori yang berkaitan dengan faktor budaya. Dan terakhir, semua aspek komunikasi silang budaya dipengaruhi oleh faktor budaya. Ini termasuklah set norma yang biasa digunakan untuk berkomunikasi lisan dan bukan lisan. Memahami elemen-elemen konseptual. Rundingan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor konseptual seperti masa, tempat, ciri individu, perundingan dan sifat pribadi mereka. Oleh itu, adalah sangat penting untuk menilai kesesuaian sistem berdasarkan faktor-faktor ini. Pembalik ubah budaya merangkumi perspektif realistik kerana tamadun mungkin mempunyai tempat yang berbeza pada spektrum pembalik ubah budaya, menyimpang daripada budaya lain. Yang terakhir adalah perbezaan ideologi antara perspektif timur dan barat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadli Jaisin, nombor metrik 27645 akan menerangkan tentang mempelajari proses rundingan, strategi dan taktik yang digunakan oleh pihak perunding dan pembina hubungan dalam kalangan perunding. Dalam proses rundingan, setiap peringkat merangkumi aktiviti dan cara komunikasi yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam fasa masing-masing. Kumpulan perunding perlu memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang pelbagai peringkat yang terlibat dalam proses rundingan. Matlamat yang berkonflik juga disebut sebagai positional bargaining yang melibatkan strategi dan taktik untuk menang. Objektifnya adalah mendapatkan penawaran yang terbaik pada tahap rintangan maksima pihak lawan. Taktik menang-menang iaitu bersaing atau bersifat menang-menang atau mengalah. Penyelesaian masalah berpanggil menang-menang dan bertolak ansur ataupun compromising iaitu seri. Untuk taktik menang kalah, mendesak titik rintangan pihak lawan menurut kehendak seseorang dan juga mendesak pihak lawan supaya beranggapan bahawa penyelesaian atau tawaran yang dicadangkan itu adalah yang terbaik. Untuk good guy atau bad guy, perunding boleh berperanan sebagai good guy atau bad guy dalam proses perundingan ataupun boleh menjadi kedua-duanya di dalam menyesuaikan diri dalam perundingan. Nibbling, permintaan baru yang datang selepas permintaan yang terdahulu telah dipersetujui. Apabila permintaan yang baru dipersetujui, akan ada yang berusaha untuk membuat permintaan yang lain. Untuk trial balloon, hanya satu cadangan yang diberikan dalam menyelesaikan masalah, maka pihak yang berunding boleh juga memilih sama ada setuju ataupun tidak. Kalau tak setuju, perundingan akan ditamatkan serta-merta. Red herring, satu taktik di mana satu pihak mengutarakan satu isu minor atau isu yang kurang pentinglah untuk dibincangkan berbanding isu utama. Cara ini digunakan kerana ada pihak yang tidak mahu isu utama dibincangkan kerana isu utama itu tidak memihak kepada mereka. Outrageous, iaitu strategi psikologi yang memberi gangguan kepada emosi atau perasaan orang yang sedang berunding. Apparent withdrawal,
iaitu taktik menarik diri atau berbentuk konfrontasi yang bertujuan untuk tidak berunding lagi. Taktik ini juga digunakan bertujuan untuk mengikat satu lagi pihak supaya akur sahaja dengan keputusan yang telah dibuat. Dan terangkan membina hubungan dalam kalangan perundingan. Untuk mencapai hasil rundingan yang berkesan adalah perlu untuk kita menjangkakan secara proaktif reaksi, tingkah laku dan hujah pihak lawan. Dan kita juga perlu memupuk persekitaran kerjasama dan empati yang membina adalah penting untuk berusaha dan menjiwai perspektif individu lain. Mengurangkan berlakunya pertemuan budaya, salah faham dan pertikaian adalah penting juga untuk mencapai keseimbangan antara asimilasi yang berlebihan kepada budaya tertentu dan kekurangan penyesuaian sepenuhnya. Untuk hubungan saling bergantung, struktur hubungan kedua pihak menentukan hasil-hasil rundingan, memerlukan strategi dan taktik. Sifat yang paling bergantung memberikan impak kepada jenis hubungan, kaedah mengendalikan perundingan dan hasil-hasil rundingan. Perunding yang terlibat dalam persekitaran antarabangsa mestilah memiliki kebolehan untuk mendengar dengan penuh perhatian dan membezakan mesej-mesej yang tersirat. Sekian, terima kasih. Seterusnya, menghormati perspektif unik pihak-pihak yang terlibat. Mengikut Salafus 1999, peringkat rundingan bersemuka, walaupun terdapat kedua-dua pihak yang mempunyai cadangan ataupun perspektif yang berbeza, namun objektif utama dalam konteks ini adalah mencapai resolusi yang perlu dipersetujui bersama. Selain itu, perunding tertentu mempunyai keutamaan untuk menggunakan pendekatan kerjasama dalam menstrukturkan perundingan. Pendekatan ini memerlukan keutamaan perbincangan perkara-perkara yang saling menguntungkan dengan tujuan untuk memupuk suasana kerjasama. Menurut Gowry 2003, perundingan antarabangsa memerlukan pertimbangan dan penyesuaian di mana terdapat perbezaan budaya dan tradisi di kalangan pihak yang terlibat untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan bersama. Dalam konteks budaya tertentu, mengutamakan penubuhan hubungan sosial antara pihak yang terlibat dianggap sebagai jauh lebih penting daripada hanya menekankan manfaat ekonomi prospektif yang diperolehi dalam proses rundingan. Seterusnya, strategi komunikasi. Menurut Weingart dan Olikals 2004, dalam konteks ini mereka beranggapan bahawa strategi komunikasi merangkumi penggunaan mekanisme antara bahasa yang berkait rapat dengan teknik yang digunakan untuk menangani kesilapan dalam sistem bahasa. Manakala menurut Putnam 2010, beliau berpendapat bahawa strategi komunikasi merujuk kepada pendekatan perspektif yang bertujuan untuk menyelesaikan cabaran yang ada pada individu dalam mencapai objektif komunikatif tertentu. Kelas seterusnya mengikut Han 2013, beliau menegaskan bahawa pencapaian
kesedaran antara budaya ini dianggap sebagai tujuan asas untuk mencapai komunikasi antara budaya yang berkesan. Perkembangan komunikasi antara budaya mungkin dipermudahkan oleh kesedaran diri, kerana konsep diri memainkan peranan penting dalam konteks ini. Sebagai contoh, cara individu itu sendiri menonjolkan diri mereka secara langsung memberi kesan kepada hasil komunikasi antara budaya. Terdapat beberapa strategi dalam strategi komunikasi. Salah satunya ialah menjaga adab, di mana menjaga adab merupakan salah satu strategi yang munasabah yang perlu digunakan dalam komunikasi bagi mengurangkan jurang budaya. Adab boleh dilihat sebagai norma sosial yang menggambarkan tingkah laku yang boleh diterima ataupun tidak boleh diterima dalam konteks budaya tertentu. Menunjukkan kesopanan dan menggunakan sapaan yang sesuai adalah berfaedah untuk komunikasi yang berkesan dengan menggunakan clothing. Sebagai contoh, merangkumi isyarat fizikal seperti berjabat tangan dan peluk. Baik, nama saya Paling Dimas Angkir, Nometrik 275022, dan saya akan meneruskan presentation pada hari ini. Oke, tajuk saya di bawah strategi 2, mengelakkan dari stereotype. Oke, pertama sekali kita tengok poin yang pertama, menahan diri daripada mentafsir melalui kacamata. Oke, kemudian stereotype timbul apabila individu melihat orang lain melalui penapisan perspektif budaya mereka sendiri. Yang ketiga, salah faham sering berlaku ataupun timbul akibat dari jurang yang wujud merintasi prasangka. Yang empat terakhir ini berhujat daripada ciri personality yang berbeza atau perbezaan budaya. Adalah penting bahawa tafsiran bebas daripada berat sebelah yang berakar pada latar belakang budaya sendiri. Okey, maksudnya di sini, mari kita tengok dulu lah apa maksud stereotype. Stereotype adalah pemahaman ataupun persepsi ataupun pandangan kita tentang sesuatu perkara, apa yang kita lihat melalui mata kasar kita. Okey. Dan apa yang kita dapat di sini yaitu memastikan bahawa stereotip itu tidak timbul apabila kita berkomunikasi dengan orang lain yang first time kita jumpa, macam tu. Kemudian basic ataupun benda asas yang paling penting kita kena tahu adalah penyampaian komunikasi yang sempurna antara penerima dan penghantar dan juga penerima ialah bebas daripada sebarang pengertian ataupun pemahaman agar komunikasi itu berjalan dengan lancar. Okey, itu yang pertama. Mari kita tengok next slide pula. Tajuk strategi 3, tajuk dia kognisi timbal balik dan nilai akulturasi. Okey, maksud dia di sini kognisi ialah keupayaan ataupun kita punya kemampuan untuk memahami pemikiran, emosi dan pengalaman individu. Kemudian yang kedua, kita tengok akulturasi. Apa maksud dia? Asimilasi progresif budaya, sikap bahasa individu itu sendiri. Okey, asimilasi adalah keserasian ataupun keupayaan untuk kita menerima dan keserasian bahasa itu dalam budaya kita. Asimilasi satu budaya di mana kita boleh menerima budaya, sikap dan bahasa seseorang itu yang dianya bukan daripada asal tempat kita. Okey, itu contoh yang paling dekat adalah penduduk Jepun menerima budaya daripada orang barat, tetapi pada masa sama memiliki satu cabaran, iaitu ethnocentrism. Okey, mari kita tengok dalam checkpoint itu ataupun poin yang saya nyatakan di sini. Poin yang ketiga iaitu contoh dari segi teknologi, fashion, music dan seni. Tapi dalam checkpoint yang terakhir tu, poin yang terakhir saya bagi tahu bahawa halangan adalah ethnocentrism. Ethnocentrism ialah keupayaan ataupun diri kita ni mengutamakan bangsa kita ataupun kaum kita, negara kita sendiri, mengutamakan diri sendiri dahulu, baru kita belajar daripada budaya orang luar, macam tu. So itu sebabnya sesuatu komunikasi itu ada sedikit cabaran.
Tapi ianya adalah sangat baik, oke, sebab kita ada asimilasi progresif budaya dan asimilasi ini adalah sangat baik, oke. Mari kita tengok strategi yang keempat. Strategi yang keempat dan juga last daripada saya, oke, penggabungan pemikiran rangka bentuk dalam komunikasi. Oke, rangka bentuk, pemikiran rangka bentuk bermaksud keupayaan sesuatu company ataupun multinasional seperti Apple dan Microsoft mampu menciptakan suatu produk untuk menyelesaikan suatu masalah yang rumit. Oke, mari kita baca cek poin yang pertama. Ianya sangat berkesan dan memudahkan penyelesaian isu rumit. Oke, poin yang kedua, penggabungan empati dan daya cipta. Yang ketiga, membantu perunding dalam menjangkau jangkaan pihak berkepentingan. Oke, itu kita kena paham lah. Yang keempat, contoh macam yang saya cakap tadi, Apple dan juga Microsoft. Kemudian yang keempat nih, yang kelima, ianya adalah satu proses komunikasi yang berulang. Dan yang last, pemikiran dan inovasi rangka bentuk ialah proses berterusan berulang yang berpotensi untuk meningkatkan komunikasi melintas pasukan etnik. Oke, ianya adalah satu campuran di antara kita, di antara pekerja A, pekerja B, pekerja C yang memiliki latar belakang yang berbeza dengan memiliki kemahiran berbeza-beza, tapi memiliki juga kelemahan yang berbeza-beza dan digabungkan dan ia menghasilkan satu produk, menghasilkan satu komunikasi yang baik, yang cemerlang, dan ia yang dapat membantu masalah yang umum. Oke. So, kesimpulannya, mari kita tengok apa yang saya nyatakan di sini. Ianya tentang perbincangan ataupun komunikasi dan strategi untuk meningkatkan kecakapan komunikasi silang. Komunikasi silang ya sangat penting untuk kita pastikan ianya terus maju, oke, melalui strategi yang saya nyatakan sebentar tadi. Keintiman antara budaya memberi penekanan kepada persamaan dan rasa keakraban, manakala kepribadian menekankan perbezaan dan rasa keterpisahan. Oke, perhubungan di antara dua pekerja ataupun keakraban di antara saya dengan awak contohnya. Oke, kita memiliki keakraban dan komunikasi itu secara langsung akan hadir dengan sempurna. Penyampaian maklumat, penerimaan maklumat yang berkesan. Oke, mari kita tengok yang ketiga, bahasa dan tindakan tertentu berpotensi untuk mengekalkan stereotip, menimbulkan ketakutan dan menyinggung perasaan. Ya, so pastikan bahasa dan tindakan semasa komunikasi adalah baik. Oke, jangan ada stereotip yang negatif, jangan ada persepsi yang negatif, karena ia akan menimbulkan ketakutan dan menyinggung perasaan. So, secara langsung komunikasi itu tidak akan berjalan dengan lancar lah. Oke, penerimaan itu akan terganggu dengan emosi. Oke, yang last adalah penting untuk memupuk empati dan menunjukkan kepekaan terhadap emosi orang lain. Oke, sekian daripada saya. Bye.